Ada banyak benda yang saya sendiri kurang arif tentang bagaimana proses kerajaan menentukan peruntukan contohnya. Jadi kita ingat peruntukan ini minta dapat. Jadi tiap-tiap tahun kerajaan-kerajaan negeri contohnya akan menghantar senarai projek yang panjang, tebal ni kan. Antara tugas saya yang pertama di kementerian masa mula-mula masuk dahulu ialah untuk meluluskan permohonan projek-projek pembangunan untuk belanjawan 2023, kerana kita menyusun kementerian-kementerian agak berlainan daripada pentadbiran-pentadbiran yang lalu. Sebelum ini peranan ataupun kuasa, kalau dipanggil kuasa lah, untuk merancang perjalanan ekonomi di bagi tempoh masa jangka sederhana dan panjang ini, peranan itu ada di Perdana Menteri. Sebab itu unit perancang ekonomi memang daripada merdeka lagi adalah di bawah kuasa Perdana Menteri. Kali ini berbeza sikit, kita bincang secara terperinci semasa pembentukan kerajaan dengan Datuk Seri Anwar. Kita tengok kepada tumpuan-tumpuan kita. Apa perkara yang penting untuk kita laksanakan untuk melangkau kedudukan ekonomi kita ni ke peringkat yang lebih tinggi. Pertama, kita kena kawal ketirisan dan mengetatkan tata kelola perbelanjaan negara. Kedua, kita kena strukturkan kembali ekonomi kita supaya ketimpangan-ketimpangan yang ada itu kita dapat selesaikan dalam tempoh jangka masa sederhana dan panjang. Ini antara perkara-perkara yang penting yang diambil kira masa kita nak bentuk kerajaan dan tengok kementerian yang macam mana dan bidang kuasa kepada siapa. Jadi keutamaan untuk mengawal perbelanjaan itu berada di bawah bidang kuasa Menteri Kewangan, kerana perolehan kerajaan diuruskan oleh Kementerian Kewangan. Dekat Kementerian Kewangan ni lah, kalau peruntukan dah ada, projek dah ada sebelum-sebelum ini, yang akhirnya keputusan perolehan itu adalah daripada Kementerian Kewangan. Jadi kalau kita nak selesai soal jerung, soal tiris, soal semua, kita perlukan orang yang sesuai di Kementerian Kewangan. Siapa yang paling sesuai sekali untuk bergelut dengan jerung-jerung? Perdana Menteri lah. Itu sebahagian daripada sebab kenapa kita merasakan orang yang paling layak untuk menjadi Menteri Kewangan ialah Perdana Menteri, kerana dia kena pegang soal perolehan negara supaya orang takut. Tak ada dah orang-orang cuba nak konakan saya, sebab akhirnya yang akan tanda tangan soal perolehan ini ialah Perdana Menteri sendiri kan. Jadi sebab itu kalau saudara-saudari tengok, tumpuan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ialah untuk perketatkan soal perolehan, kerana kita berbelanja sampai saya ingatlah kalau tolak gaji, tolak interest, tolak yang lain-lain, kita berbelanja sehingga 100 bilion setahun dari segi perolehan semata-mata. Kalau ada ketirisan 20-30% dekat perbelanjaan 100 bilion dalam bentuk perolehan ini, maksudnya ada 20-30 bilion yang kita boleh perbaiki. Sebab itu tumpuan Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Kewangan adalah untuk memperketatkan tata kelola, kerana itu sebenarnya akan ada kesan yang besar kepada aliran tunai kerajaan. Saya tak payah cerita panjang soal aliran tunai kedudukan kewangan kerajaan. Kita semua tahu
kita berdepan dengan hutang 1.5 trilion. Di peringkat antarabangsa, pelabur ke, pengurus-pengurus dana ke, bila dia nak tengok Malaysia, dia tengok kedudukan fiskal kerajaan persekutuan. Dia tengok pada tahap 1.5 trilion hutang ini, maksudnya kita telah melebihi 70% daripada saiz ekonomi kita. Kalau nak diterjemahkan kepada kita seharian, orang bank nak bagi pinjaman kepada kita, dia tengok pendapatan kita 3,000, 2,100 kita kena bayar hutang. Tak ada orang nak datang lah. Jadi sebab itu, isu utama untuk memperbaiki kedudukan ekonomi negara, dia bersabit dengan menyelesaikan soal defisit dan hutang. Ini boleh dibuat dengan baik oleh seorang yang paling kanan sekali dalam kerajaan menjadi Menteri Kewangan, tapi dia tumpu banyak kepada tata kelola dan juga perolehan. Fungsi tradisional Perdana Menteri iaitu menguruskan perancangan dan perjalanan ekonomi jangka panjang, termasuklah soal menilai dan meluluskan projek-projek pembangunan yang itu dipindahkan kepada saya, dan itu fungsi Kementerian Ekonomi. Jadi sekarang ini kita ada dua fokus. Datuk Seri Anwar fokus kepada soal perolehan, tata kelola, supaya kita boleh menutup ketirisan itu untuk kita perbaiki kedudukan fiskal kita, dan dibagi ruang pada kami di Kementerian Ekonomi untuk fokus kepada perancangan jangka panjang. Dan perancangan jangka panjang ini diterjemahkan di dalam rancangan-rancangan 5 tahun Malaysia. Kita berada di tempat yang tengah sekarang, sebab itu kita sedang melalui kajian separuh penggal, dan melalui kajian separuh penggal ini kita tengok ke mana kita nak pergi, apa keutamaan perbelanjaan kita, macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Dia bukan soal umum BRIM berapa, duit masuk, yang itu kami